يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا
أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah bertemu lagi kita dalam perjumpaan kita pada minggu ini, yang mana kita telah berjumpa pada minggu lepas pada waktu yang sama, hari Jumaat, membincangkan berkaitan hukum tajwid. Pada minggu lepas kita membincangkan berkaitan dengan makhraj ataupun pengenalan makhraj ataupun tempat keluar huruf. Okey, kita dah selesaikan minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita sambung kepada satu lagi topik ataupun satu lagi hukum yang sangat famous ataupun sangat banyak dalam Al-Quran, yang mana perkara hukum ni pun sangat
biasanya kebiasaannya akan dipelajari oleh mubtadi'in ataupun orang-orang yang mula membaca Al-Quran. Kebiasaannya hukum yang kita akan bincang pada pagi ini adalah hukum yang asas, yang mana semua peringkat umur yang ingin mula membaca Al-Quran pada peringkat permulaan, mereka akan mempelajari hukum ni. Hukum apa tu? Okey, bertepatan dengan tajuk kita adalah hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Nun sakinah dan tanwin. Yang pertama sekali kita kena faham apakah itu hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Kebiasaan masyarakat kita akan menterjemahkan sakinah dengan perkataan nun mati, ataupun kita kata nun sakinah dan tanwin. Ahkamun nuni as-sakinati wat tanwin. Hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Itu bahasa Arab dia. Tapi kalau masyarakat kita akan menterjemahkan hukum nun mati dan tanwin. Jadi sebenarnya sakinah tu dia tak salah, tapi tinggal lagi secara bahasanya sakinah tu bukannya mati kan. Kalau tak nanti kalau ada siapa nama dia sakinah ke apa, nanti maksudnya mati kan, bukan. Sakinah tu maksudnya sakin tu tetap. Okey, sebab apa kita panggil nun tu nun sakinah, nun yang tetap? Sebab lawan bagi sakinah adalah harakah. Lawan bagi tetap, lawan bagi sakinah, nun yang tidak berbaris tu tetap adalah harakah, adalah baris. Jadi maksudnya kalau kita kata nun sakinah, nun yang tidak berbaris, apakah lawan dia? Lawan dia mestilah nun yang berbaris. Tak kisahlah baris atas, baris bawah dan baris depan. Sedikit juga kesilapan, tapi dia taklah sampai berdosa. Tinggal lagi kesilapan dalam dia punya istilah lah, kan. Kadang-kadang kita sebut nun berbaris mati. Itu satu kesilapan yang boleh katakan fatal lah, sebab mana boleh kita kata nun berbaris mati. Okey, boleh tengok contoh je. Bismillah. Okey, kita tengok macam saya cakap tadi, mula-mula kalau kita kata nun tu, ini huruf nun, okey, ini adalah huruf nun yang berbaris, yang mati, yang sukun, yang sakin. Dia sakin, dia tidak berbaris lah. Okey, lawan dia didduhu, lawan dia adalah nun yang berharakat. Okey, na, ni ataupun nu. Okey, ini maksudnya sakin. Sakin ini maksudnya muharrik. Okey, sakin maksudnya tetap, muharrik ni maksudnya berbaris. Jadi kita tak boleh katakan dia berbaris, nun ini berbaris mati. Sebab apa? Sebab dia dah tetap. Dia memang tak ada, dia memang tidak berbaris. Contoh nak senang faham, kalau kita cakap macam ni. Kita cakap nun ini bergerak, kalau baris atas kan, kita kata nun ini bergerak ke atas. Okey, orang akan faham. Okey, nun boleh bergerak ke atas. Kalau kita kata nun ini bergerak ke bawah, okey, kau faham. Okey, nun itu ada pergerakan ke bawah. Kalau kita kata nun ini bergerak ke hadapan, dia bergerak ke depan, kita boleh faham, oh ada jenis pergerakan nun ke hadapan. Tapi kita kata nun ini, yang ni dia bergerak tapi mati, dia bergerak tapi diam. Macam mana tu? Jadi tak boleh kita hukum nun sakinah. Okey, hukum nun yang berbaris mati ataupun tanwin ma'ruf ataupun dikenali. Tanwin ini adalah semua orang kenal. Macam mana nak kenal tanwin? 2 baris di atas, 2 baris di bawah dan 2 baris di hadapan. Ini yang dinamakan dengan tanwin. Inilah tajuk kita hari ni. Nun sakinah, nun yang tidak berbaris, dan tanwin. Maksudnya kenapa tajuk ini dipilih? Kenapa menjadi tajuk utama? Ataupun macam saya cakap tadi mula-mula, kenapa tajuk nun sakinah dan tanwin ini mesti dipelajari dalam peringkat asas, dasar. Okey? Kerana kalau kita tengok dalam kitab, hari ini saya guna kitab Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal karangan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi dalam kitab karangan Imam Sulaiman Al-Jamzuri pun beliau menyebutkan selepas muqaddimah terus kepada perbahasan bab nun sakinah dan tanwin, nun yang tidak berbaris dan tanwin.
Sebab apa? Antara sebabnya adalah sebab hukum nun sakinah dan tanwin ini boleh dikatakan banyak ataupun majoriti dalam Quran, bukan majoriti lah, kebanyakan hukum dalam Quran banyaknya terdapat hukum nun sakinah atau tanwin. Sebab itulah kita sebab itulah ramai dalam kalangan para ulama, mereka mengedepankan hukum ni dahulu. Okey, jadi hukum nun sakinah dan tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin terbahagi pada 4 perkara. Terbahagi pada 4 bahagian. Jadi saya macam saya cakap minggu lepas, saya lebih gemar membaca matan. Jadi saya akan bacakan matan dia dulu. Linuni boleh. Maka ambillah fakhudh labini, maka kata al-Imam Sulaiman al-Jamzuri, fakhudh labini, maka ambillah penjelasanku ini. Tabyin, ambil berat pasal hukum ni. Fal awwalu, maka hukum yang pertama, fal awwalul izhar, maka hukum yang pertama dalam hukum nun sakinah ataupun tanwin adalah al-izhar. Fal awwalu al-izhar. Qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Maka hukum yang pertama adalah hukum izhar, yang mana apakah huruf-huruf yang mana bertemu bila mana nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka akan menjadi hukum izhar. Nanti kita akan tengok. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hukum huruf-huruf izhar ada 6. Kata Imam Sulaiman al-Jamzuri, sittun rutibat fal ta'rifi, telah disusun ada 6 huruf izhar. Yang mana huruf-huruf izhar ni lil halqi sittun, yang mana huruf-huruf izhar adalah huruf-huruf yang keluar daripada halaq, huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan, huruf-huruf yang keluar daripada halqum. Minggu lepas kita telah membahaskan apakah huruf-huruf yang keluar daripada halaq. Ada 6 huruf. Sama juga huruf itu juga adalah merupakan huruf izhar. Sebab itulah kita namakan huruf izhar halqi, kerana izhar tu maksudnya jelas, halqi itu nanti maksudnya yang keluar daripada tenggorokan ataupun halaq. Apakah huruf-huruf izhar tu yang dinyatakan dalam matan? Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Maka yang huruf yang pertama, hamzun, huruf hamzah. Fahaun, huruf ha. Thumma ainun, huruf ain. Thumma ainun ha'u, huruf ha. Muhmalatani, thumma ghainun, huruf ghain. Kha'u dan huruf kha. Ini adalah 6 huruf yang mana sekiranya nun sakinah, nun yang tidak berbaris dalam Al-Quran, bertemu dengan ataupun tanwin, bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ni, maka hukum dia adalah hukum izhar. Kita akan jelaskan nanti. Huruf izhar yang pertama adalah hamzah. Hamzun, huruf hamzah. Fahaun, huruf ha. Thumma ainun, huruf ain. Thumma ainun ha'u, kemudian huruf ha. Muhmalatan, dalam matan disebutkan muhmalatan, iaitu huruf ain dan huruf ha yang tidak bertitik. Memang dia tak ada titik kan. Thumma ghainun, kemudian huruf ghain. Thumma ghainun kha'u dan huruf kha. Jadi bila mana nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar, maka hukumnya adalah izhar. Kita tengok apa maksud izhar. Izhar dari sudut bahasa adalah al-bayan ataupun menjelaskan. Saya baca terus menjelaskan. Maksudnya nak jelaskan apa? Maksudnya kita menjelaskan bacaan nun sakinah ataupun tanwin, dan kita juga menjelaskan bacaan huruf-huruf izhar yang datang selepas tu. Contoh, kita ambil contoh hukum izhar halqi. Contoh, pada contoh man amana. Perhatikan nun sakinah bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah adalah salah satu daripada huruf izhar. Saya tak baris sekejap. Man amana.
Nun sakinah, nun yang tidak berbaris ni bertemu dengan huruf hamzah. Dalam Al-Quran ada man amana. Jadi macam mana kita nak baca? Kita mestilah membaca hukum dia adalah hukum izhar. Izhar maksudnya tadi kita kata menjelaskan. Jelaskan apa ustaz? Jelaskan sebutan huruf nun. Okey, jangan ada dengung, jangan ada samar, jangan ada panjang, jangan terlalu pendek, jangan ada lantunan dan sebagainya. Sebut seperti mana huruf nun yang keluar daripada makhraj je. Kita belajar dulu minggu lepas huruf nun keluarnya daripada lidah kan. Jadi kita baca man amana. Okey, sama juga dengan huruf hamzah. Kita tak boleh baca man amana ataupun kita tak boleh man amana dengungkan nun, tak boleh. Okey, sebab hukum dia al-izhar, hukum dia adalah jelas. Okey, begitu juga dengan kita bagi contoh yang lain pada huruf yang lain. Kita ambil tanwin pula. Okey, kita ambil tanwin pula. Contoh dalam kalimah ataupun dalam ayat haqiqun ala dalam juz 9. Okey, kita tengok ni contoh haqiqun ala. Okey, kalau ini adalah contoh nun sakinah, nun yang tidak berbaris bertemu dengan huruf izhar. Ini pula adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Perhatikan. Jadi kalau tanwin bertemu dengan huruf izhar, dia akan menjadi izhar lah, dia akan menjadi jelas. Bacaannya kena jelas, tak boleh ada dengung, tak boleh ada lantunan. Okey? Kita baca haqiqun ala, haqiqun ala. Jelaskan apa? Jelaskan sebutan tanwin tu. Haqiqun ala. Okey? Tak boleh baca haqiqun ala. Okey? Tak boleh juga baca haqiqun. Tak boleh dengung. Okey? Kita perlu jelaskan. Sebab apa? Sebab memang hukum dia macam tu. Bila mana tanwin ataupun nun sakinah yang tidak berbaris bertemu dengan huruf-huruf izhar dalam Al-Quran, maka hukumnya kena dibaca jelas. Nun sakinah bertemu dengan hamzah, ada tak? Ada. Baca jelas. Jangan dibaca dengung. Jangan dibaca ma'amana. Jangan juga baca ada lantunan. Mana amana. Mana. Nun mana lantunan kan? Dia kena baca jelas, tak boleh ada lantunan. Sama juga dengan contoh kalau tanwin. Haqiqun ala. Okey? Tak boleh baca haqiqun ala. Tak boleh. Itu dah menjadi lahan dalam bacaan Al-Quran. Okey? Kita bawa naik ke atas dia punya contoh. Man mana. Aywa. Man amana. Okey. Seterusnya, bagi hukum yang kedua disebut dalam matan Tuhfatul Atfal, wathani, maka hukum yang kedua adalah hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum yang kedua wathani idghamun. Dan hukum yang kedua adalah wathani al-idgham. Wathani idghamun. Betul tak idgham? Betul. Wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Okey. Kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, maka hukum nun sakinah dan tanwin yang kedua adalah hukum idgham. Okey. Fi sittatin atat, dengan 6 huruf dia datang. Sama juga dengan huruf izhar. 1 2 3 4 5 6 sama juga dengan idgham. Katanya Imam Sulaiman Al-Jamzuri, bisittatin atat, huruf idgham ni datang dengan 6 huruf. Hukum idgham ni fiyarmuluna, pada ringkasan dia dah ringkaskan, senang nak ingat, kita baca yarmuluna. Okey, yarmuluna. Okey, ini adalah huruf-huruf idgham. Yarmuluna indahum qad thabatat. Kita pecahkan. Yarmuluna, yang pertama huruf ya, yang kedua huruf ra, yang ketiga huruf mim, yang keempat huruf lam, yang kelima huruf waw, dan yang keenam huruf nun. Yarmuluna indahum qad thabatat. Okey,
Kita jelaskan dulu apakah maksud idgham. Idgham dari sudut bahasa adalah idkhalus syai' fi syai', memasukkan satu perkara memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Okey? Itu dari sudut bahasa dia. Ataupun dari sudut istilah adalah memasukkan huruf yang pertama, memasukkan suara huruf yang pertama ke dalam suara huruf yang kedua. Okey? Itu maksud idgham. Kalau izhar tadi kita kata izhar ni adalah menjelaskan. Jelaskan bacaan, jelaskan sebutan seperti mana yang keluar, jelaskan sebutan huruf tu seperti mana huruf tu asli dia keluar, ada makhraj dia. Okey? Adapun idgham tidak. Idgham bukan menjelaskan. Idgham ni adalah memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey? Dan huruf-huruf idgham ada 6. Ya, ra, mim, la, lam, waw, nun. Okey? Tapi ada perincian dia. Seterusnya kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, bisittatin adat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani. Akan tetapi idgham ni ada dua bahagian. Okey? Idgham je ada dua bahagian, yang lain tak ada dua bahagian. Idgham je. Lakinnaha qismani. Akan tetapi idgham ni ada dua bahagian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah qismun yudghama. Maksudnya idgham ma'al ghunnah. Okey? Qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Okey, idgham ma'al ghunnah. Apakah huruf dia? Pada kalimah yanmu. Okey? Yanmu. Huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Biyanmu ulima. Mana datang ya, nun, mim, waw ni? Ada pada atas ni, dia ambil lah. Ni ya, nun, mim, waw. Jadi sisanya apa? Sisanya lam dan ra. Lam dengan ra tu bahagian idgham yang kedua. Katanya lakinnaha qismani qismun yudghama. Yang pertama qismun yudghama, idgham yang dibaca dengan dengung. Okey? Kita tengok. Apakah contoh idgham yang dibaca dengan dengung? Maksudnya bila mana nun sakinah balik pada batas, nun sakinah, nun yang tidak berbaris atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al ghunnah, ya, nun, mim, waw dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah masukkan apa? Masukkan suara sebutan huruf nun tadi ataupun tanwin ini ke dalam huruf-huruf idgham ma'al ghunnah. Kita bagi contoh, tengok contoh terus. Okey. Contoh. Saya buat sini terus Man yaqulu. Okey. Man yaqulu. Kita tengok dekat mana yang dimasukkan tu. Man yaqulu. Okey. Suara huruf nun tu dah tak ada dah. Suara huruf nun tu dah jadi samar-samar dah. Sebab apa? Sebab suara sebutan huruf nun tu dah dimasukkan ke dalam huruf ya. Man yaqulu amanna. Kita tak boleh baca man yaqulu. Tak boleh. Sebab memang kaedah macam tu. Hukum dia adalah idgham ma'al ghunnah, memasukkan apa maksud idgham ma'al ghunnah tu? Idgham memasukkan sebutan ataupun suara huruf nun ke dalam huruf ya ma'al ghunnah berserta dengung. Berikan dia dengung. Okey? Man yaqulu amanna. Contoh lain kalau huruf waw, miwal. Okey? Contoh dalam huruf waw kita tengok. Miwal. Okey? Huruf nun bertemu dengan waw, miwal. Kita tak boleh baca minwal. Kita kena baca miwal. Masukkan suara nun tadi pada waw. Miu. Okey, sebutan huruf waw dah standby dah. Miu. Dalam masa yang sama berikan harakat, berikan gunnah sebab dia kata ma'al. Ma'al ni beserta, maksudnya beserta gunnah dia dengung. Okey. Seterusnya pembahagian idgham pula yang seterusnya adalah
Kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudgham ka dunya thumma sinwanin tala wa thani idghamun bi ghairi ghunnah. Okey, maka pembahagian yang kedua adalah idgham bi ghairi ghunnah ataupun idgham kita panggil bila ghunnah boleh juga. Kita boleh baca idgham bila gunnah ataupun idgham idgham bila gunnah lah, idgham tanpa dengung. Okey, idgham bila gunnah. Fil lam war ra thumma kariranna. Okey, apakah huruf idgham bila gunnah? Fil lam pada huruf lam dan pada huruf ra. Fil lam war ra thumma kariranna. Kemudian kariranna ni maksudnya kamu takrirkan, sebab huruf ra ni kalau kita belajar dia ada sifat takrir. Dia ada sifat getaran huruf ra ni. Okey. Okey, kita tengok contoh terus. Apakah contoh idgham bila gunnah? Contoh dalam perkataan mir rabbihim. Okey. Mir rabbihim. Kita sebut huruf nun tadi. Suara huruf nun tu dah tak ada dah. Mir rabbihim. Dah tak ada sebutan huruf nun. Sepatutnya huruf nun tu ada min rabbihim kan. Tapi bila mana hukum idgham bila gunnah ni masukkan sebutan huruf nun ke dalam huruf ra tanpa ada dengung. Berlaku bila mana nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kita masukkan sebutan suara huruf nun tu ke dalam huruf ra ataupun ke dalam huruf lam tanpa memberikan dengung, tak boleh dengung. Mir rabbihim, teruskan, tak boleh baca mir rabbihim. Okey, nak dengung tak payah dengung. Kan sebab dia dah memang hukum dia idgham memasukkan tanpa dengung, tak payah dengung. Okey? Ingat titik lah. Aywa. Mir rabbihim sama juga dengan contoh kalau huruf lam pula dalam surah Al-Mutaffifin. Kita baca yang mula-mula tu wailul lil mutaffifin. Kan? Wailul lil mutaffifin. Okey, perhatikan ini adalah tanwin. Lam ini berada dalam keadaan tanwin. Samalah nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Lam yang pertama berbaris tanwin. Okey, bertemu dengan huruf lam yang kedua berbaris bawah. Kita tak payah bincangkan baris bawah lam tu. Okey, yang kita fokuskan kepada tanwin dia. Ini adalah tanwin, ini tanwin. Okey, lam ada tanwin. Bertemu dengan huruf lam yang kedua tidak ada berbaris bawah. Jadi macam mana kita nak baca? Wailul lil mutaffifin. Kita masukkan, kalau kat sini tadi kita kata kita masukkan sebutan suara huruf nun ke dalam huruf ra. Tapi kalau ni pula kita nak masukkan apa dalam lam ni? Okey, kita nak masukkan suara ni, suara tanwin ni. Kita masukkan suara tanwin ke dalam huruf lam. Okey, masukkan suara tanwin ke dalam huruf lam. Maksudnya tak sepatutnya kita dengarkan tanwin tu kena baca wailun kan. Tapi bila kita dah masukkan tanpa dengung, dia akan jadi wailul. Dah tak ada dah lun tu. Okey, dah tak ada dah sebutan tanwin tu. Sebab apa? Sudah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Tanpa dengung. Wailul lil mutaffifin. Tak boleh baca wailu. Dengung tak payah. Sebab dia idgham memasukkan tanpa dengung. Ini adalah contoh nun sakinah. Ini adalah contoh tanwin. Okey. Seterusnya kita masuk ke dalam perbahasan hukum nun sakinah atau tanwin yang ketiga. Okey. Yang ketiga kata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri fil lam wa thumma kariranna wa thalithul iqlab 'inda al-ba'i. Hukum yang ketiga adalah al-iqlab. Okey. Hukum yang ketiga adalah al-iqlab. Wa thalithul iqlab 'inda al-ba'i, dari satu huruf je.
Huruf apa? Huruf iqlab ni indal ba'i adalah huruf ba. Wa thalithul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Okey. Apa? Kita tengok hukum yang ketiga adalah hukum iqlab. Maksudnya nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, okey, maka hukumnya adalah hukum iqlab. Iqlab ni apa? Iqlab ni kita boleh dalam segi bahasanya adalah kalau kita kata qalbun, kan kita kata qalbun maksudnya hatilah. Dalam bahasa Arab hati ni maksudnya qalbun. Sebab apa dinamakan hati tu dinamakan dengan qalbun? Sebab qalab ni maksudnya berbolak-balik. Okey? Berbolak-balik ni maksudnya bertukar-tukar. Qalbun ni qalab ni maksudnya bertukar-tukar. Jadi sifat hati tu adalah bertukar-tukar kan. Kadang kita sedih, kadang kita gembira, kadang kita kecewa, kadang-kadang kita riang dan sebagainya kan. Itu sifat hati. Okey? Sebab apa kita namakan bila mana nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Iqlab ni kita boleh terjemahkan dengan menukarkan. Okey? Kalau izhar menjelaskan, idgham memasukkan, kalau iqlab menukarkan. Nak tukarkan apa? Kita akan tukarkan indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Kita akan tukarkan suara huruf ba, suara huruf nun tadi betul kepada huruf mim. Bila mana huruf nun tu bertemu dengan ba. Contoh. Sebab dalam tajwid ni kita senang kalau kita bagi contoh je. Okey. Min ba'di. Okey. Min ba'di. Perhatikan nun dan ba. Okey. Nun sakinah bertemu dengan ba kat sini. Okey. Bila mana nun sakinah bertemu dengan ba dalam Al-Quran, kita tak baca min ba'di. Kita baca min ba'di. Apakah yang perubahan dah kat situ? Apa yang dah berubah tu? Cuba kita fikir balik. Min ba'di. Apakah yang sudah diubah kat situ? Sebab iqlab ni maksudnya berubah, menukarkan. Jadi apa yang dah berubah tu? Okey. Iqlab ni adalah menukar. Tukarkan apa? Tukarkan suara huruf nun tadi kepada huruf mim. Okey. Sebab tu dalam sesetengah Al-Quran, dalam sesetengah mushaf kita tengok adanya pada hukum iqlab adanya mim kecil kat atas tu. Apakah relevan ataupun sebab ditulis ataupun ditulis macam itulah. Kan? Sebabnya adalah hukumnya adalah iqlab. Iqlab ni apa? Iqlab ni tukarkan suara huruf mim, suara huruf nun sakinah tadi kepada huruf mim. Maksudnya suara nun dah tak dengar 100%. Mim ba'di. Okey, huruf nun tu dah tak ada dah. Asalnya min ba'di. Tapi bila mana hukumnya adalah hukum iqlab, nun sakinah bertemu dengan huruf ba, kita akan tukarkan. Tukarkan apa? Tukarkan suara huruf nun kepada huruf mim. Mim ba'di ma ja. Okey? Kita tak boleh baca min ba'di. Tak boleh jelaskan. Kalau kita kata min ba'di, kita telah menukarkan hukum ni kepada hukum izhar. Sedangkan huruf ba yang mim temu dengan ba ni adalah hukum iqlab. Hukumnya adalah menukarkan. Tukarkan apa? Tukarkan suara. Tukarkan suara huruf nun sakinah, nun yang tidak berbaris ni kepada huruf mim. Mim ba'di. Okey? Suka saya sebut kat sini, dia ada dua riwayat. Ataupun ada dua, bukan riwayat, ada dua cara bacaan yang famous dekat Malaysia ni. Yang pertama, ada yang setengah mengajarkan kita baca mim ba'di, okay, tutup terus kedua-dua bibir. Maksudnya kita sebab makhraj huruf mim dekat yang minggu lepas kita dah belajar, makhraj huruf mim dekat asyafatain, dekat kedua bibir. Jadi kita terus tutup mim ba'di, okay, terus tutup. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahawasanya, dan memang ada riwayat yang menyatakan bahawasanya boleh dibaca dengan merenggangkan bibir. Maksudnya miu ba'di, okey, miu ba'di, sama ada nak baca dengan rapatkan bibir ataupun nak renggangkan bibir terpulang. Okey, tapi cara bacaan yang kebiasaan kalau saya belajar lebih kepada merapatkan bibir. Okey, mim ba'di, sebab kita nak menukarkan suara huruf nun kepada huruf mim, dan makhraj huruf mim adalah di bibir.
kedua bibir. Jadi tak lengkaplah makhraj huruf mim tu kalau kita tak rapatkan bibir. Okey. Contoh iqlab. Kita tengok contoh. Okey, iqlab. Selesai iqlab. Kita pergi kepada huruf hukum yang terakhir. Ini. Kita pergi kepada hukum yang terakhir. Selepas Imam Sulaiman Jamzuri cakap, wa thalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. Okey, kejap. Maka hukum yang keempat adalah hukum al-ikhfa. Al-ikhfa. Okey. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maksudnya kita kena jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan sebutan huruf nun dan tanwin tadi. Okey. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, okey, kita kena masukkan. Masukkan apa? Masukkan suara huruf nun kepada huruf-huruf idgham tadi. Contoh, masukkan nun pada ya, masukkan nun pada ra. Perbezaannya cuma ada dua pembahagian. Yang pertama, kalau ya nun mim waw, idgham tu kita masukkan dengan dengung, may yaqulu. Kalau huruf lam dan ra, kita masukkan tanpa dengung. Malla, marra, mir rabbihim. Tak boleh baca mir rabbihim. Salah. Kelahan tu. Seterusnya, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, satu je, adalah hukumnya adalah iqlab. Iqlab ni maksudnya menukarkan. Tukarkan apa? Tukarkan suara huruf nun kepada huruf mim. Settle. Ada dua riwayat. Yang pertama nak baca dengan rapatkan bibir, mim ba'di, ataupun nak baca dengan renggangkan bibir, mim ba'di terpulang. Okey? Seterusnya hukum yang terakhir al-ikhfa. Okey. Sebab apa kita kata ikhfa ni yang paling akhir? Kebanyakan para ulama menyusun ikhfa ni paling diletakkan dekat akhir-akhir sebab huruf ikhfa lah huruf yang paling banyak. Okey? Apakah huruf ikhfa? Huruf ikhfa ni selain daripada ni lah. Selain daripada hamzah, selain daripada huruf izhar, huruf idgham dan huruf iqlab. Itulah huruf ikhfa. Ada berapa huruf? Ada 15 huruf. Okey? Macam mana nak hafal huruf tu? Okey, sebab tu lagi dia ada rumus ataupun dia ada dalam matan disebut fi kilmi hadzal bait qaddam sif dha thana. Okey? Sif dha thana. Sif dha thana kam jada syakhsun. Ya, saya tulis kat bawah lah kot. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Panjang kan? Ini memang panjang pun. Ya, okey. Ini adalah huruf-huruf ikhfa. Tapi bukan semua huruf ni. Kita ambil hanya di depan je. Okey? Di permulaan dia, sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Okey, kita ambil huruf-huruf yang depan dia. Yang pertama adalah huruf sif, huruf sad. Kemudian huruf dhal. Kemudian huruf tha. Kemudian huruf kaf. Kemudian huruf jim. Kemudian huruf shin. Kemudian huruf qaf. Kemudian huruf sin. Kemudian huruf dal. Kemudian huruf ta. Kemudian huruf tayyiban zid, zai. Kemudian huruf fa, fi. Fi pula, fa. Kemudian huruf
ta. Kemudian huruf dha, huruf dad, dha pula, dad, dan akhir sekali huruf dha. Okey, cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup. Okey. Itulah kelebihan yang kita menghafal matan. Apakah huruf izhar? Apakah huruf ikhfa? Memang susah nak sebut. Jadi ulama dah sebut rumus. Ulama semua dah menyebutkan rumus. Jadi kita cuma baca sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Ada disebutkan dalam matan. Jadi kita kalau biasa dalam exam lah. Belajar saya ajar, kita ambil memang rumus tu macam tu. Hafalkan ayat ni. Dalam exam tulis, kemudian kita keluarkan sad, dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dha dan huruf dha. Okey, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Kita boleh padam ni. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhfa ada 15. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ikhfa? Ikhfa ni bermaksud menyembunyikan, kan? Sitron ni maksud sembunyi. Sembunyikan apa? Atau boleh kata ikhfa ni kita ada yang mendefinisikan dengan menyembunyikan, ada yang mendefinisikan dengan samar-samar. Okey, tapi yang saya lebih suka menggunakan ataupun definisi ikhfa ni adalah bacaan ikhfa adalah samar-samar, maksudnya antara izhar dan idgham. Bacaan antara izhar dan idgham, menyembunyikan suara huruf nun tu, menyamarkan suara huruf nun atau tanwin antara izhar dan idgham. Nanti kita tengok contoh. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mana huruf nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf ikhfa dalam Al-Quran. Huruf sad, huruf dhal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin dan sebagainya yang 15 ni, maka hukumnya adalah hukum ikhfa. Okey? Jadi hukum ikhfa ni kita tengok contoh terus. Contoh ikhfa. Mana ni? Okey. Mana huruf fa? Huruf fa. Wa in fatakum. Okey. Kita tengok contoh. Wa in fatakum. Perhatikan huruf nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Okey? Nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Ini dia. Wa in fatakum. Okey? Kita tak jelaskan. Kita tak baca izhar. Kita tak baca wa in fatakum. Kita tak juga baca idgham. Tak masukkan wa in fatakum. Okey? Maksudnya masih ada lagi dengan suara huruf nun. Sebab itulah dia kata samar-samar ataupun menyembunyikan. Sembunyi ni maksudnya dia masih ada. Contohlah kalau kita kata saya menyembunyikan beg awak dalam kelas. Kan? Beg tu ada tak? Ada, tapi disembunyikan. Wujud tak? Wujud, tapi dia disembunyikan. Jadi macam tu dah dengan huruf nun. Ada tak suara huruf nun tu? Ada, tapi disembunyikan. Sebab tu dia kata samar. Wa in fatakum. Okey? Guru saya ajar antara kaedah nak sebutkan ataupun nak baca sebutan ikhfa ni dengan betul adalah kita standby terus huruf yang kedua. Nun sakinah bertemu dengan huruf fa, betul? Jadi yang kedua adalah huruf fa. Jadi kita terus bersedia dengan huruf fa. Bersedia tu macam mana Ustaz? Bersedia tu sebab itulah kita kena belajar yang minggu lepas tu. Kita kena tahu makhraj ataupun tempat keluar huruf tu. Kalau sekarang ni kedudukan posisi yang kedua adalah huruf fa, betul? Jadi huruf fa adalah huruf yang kedua. Maksudnya kita kena bersedia terus dengan huruf-huruf dengan posisi huruf yang kedua. Huruf fa keluarnya di mana? Huruf fa keluarnya di syafatain, di bibir. Okey, huruf fa keluarnya di bibir. Jadi wa in fa, okey. Wa in ketika mana dengung, ketika mana dengung tu kita dah bersedia dah. Maksudnya kita dah bersedia, dah rapat dengan makhraj huruf fa tu. Okey? Wa in, tapi tak boleh sebutkan lagi fa tu sebab kita kena bagi dengan dua harakat. Wa in fatakum, makhraj huruf fa bibir belah bawah,
bertemu dengan gigi kacip belah atas. Bibir belah bawah bertemu dengan gigi kacip belah atas. Okey. Wa in fa, okey, wa in fatakum. Dah bersedia dah dengan huruf fa, betul dengan huruf-huruf yang lain. Bersedia dengan sebutan. Contoh kalau huruf jim, makhraj dia ataupun tempat keluar dia di pertengahan lidah. Jadi wa inja. Okey, ada tak sebutan, ada tak suara huruf nun tu? Ada, tapi samar-samar. Adakah dia macam izhar, dia dijelaskan nun tu? Wa in fa, tak, dia tak dijelaskan. Adakah dia macam idgham? Adakah dia masukkan terus wa in fa, masukkan huruf nun pada fa terus? Tidak. Tetapi dia adalah ikhfa, sama-sama pertengahan antara izhar dan idgham. Kalau izhar menjelaskan, kalau idgham memasukkan. Ikhfa pula sama-samar antara izhar dan idgham. Itu contoh bagi hukum ikhfa. Okey, banyak hukum ikhfa ni, kita tengok lagi satu contoh. Kalau tanwin, okey, qinwanu daniyah. Okey, perhatikan qinwanu daniyah. Tanwin ni tanwin, qinwanun ni tanwin bertemu dengan huruf dal. Okey, sebab huruf dal kena baca ikhfa pula, sebab tengoklah dalam hukum ikhfa kan ada huruf dal. Okey, jadi hukum dia adalah ikhfa. Qinwanu daniyah. Okey, kita tak baca qinwanun daniyah, kita tak jelaskan suara tanwin. Okey, kita tak juga baca dengan idgham qinwanun daniyah, tak boleh masukkan tu, memang tak boleh masukkan pun. Kita tak bacakan dengan iqlab, kita tak tukarkan, mana ada pertukaran apa-apa. Okey, cumanya kita menyamarkan, kita sama-samarkan suara tanwin tadi kepada huruf dal. Kita dah bersedia untuk menyebut huruf dal, qinwanun daniyah. Okey, kita tak boleh jelaskan. Kalau kita baca qinwanun daniyah, maksudnya kita telah menjelaskan suara tanwin dan di hukum izhar. Kita kena samarkan qinwanun daniyah. Okey, itu nama dia menyamarkan. Itulah contoh bagi tanwin dalam hukum ikhfa. Kita baca sekali lalu daripada atas. Bila mana hukum yang kita bahaskan pada pagi ni adalah hukum nun sakinah ataupun tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin ataupun tanwin, nun yang tidak berbaris ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf hijaiyah, tak kisahlah huruf-huruf hijaiyah kat mana, kan dia akan jadi salah satu daripada 4 hukum. Hukum yang 4 ni dia akan jadi salah satu daripada hukum yang 4. Okey, jadi tengoklah carta, saya rasa dalam internet pun banyak kan, ramai para asatizah yang mengajar, boleh rujuk mereka balik. Apa tu? Jadi macam mana kita nak tahu hukum-hukum tu? Kalau nun sakinah bertemu dengan ba, hukum dia apa sebagainya. Sebab itulah kita kena belajar. Okey, kita kena tahu. Mungkin sampai di sini saja kelas saya pada pagi ni. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam minggu hadapan dalam tajuk, kalau tak silap saya, mim sakinah, hukum mim mati juga. Tapi kalau hari ni kita belajar hukum nun, kan, nun sakinah dan tanwin. Pada minggu hadapan kita, InsyaAllah, kalau tak ada halangan, kekangan dan sebagainya, Allah izinkan, kita akan membahaskan berkaitan tajuk hukum mim sakinah ataupun hukum mim sukun pula, mim yang tidak berbaris. Okey, sampai di situ saja. Mohon maaf salah dan silap. Wala afu minkum. Terima kasih bagi yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقطعنا